Okey, terus saja kepada Azri. Jalur lebar, kemudian ada jalur lebar berkelajuan tinggi. Jadi bagaimana ya untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita? Okey, apa yang saya tengok tadi kan, yang saya dengar pun, sekarang ni kita menggunakan jalur lebar berkelajuan tinggi macam jalur lebar juga. Jadi tak ada beza. Kalau kita setakat nak tengok YouTube, YouTube bukan boleh laju lagi pun sebab dia punya speed dia masih 25 frame per saat. Jadi lebih laju pun tak ada beza. Tapi apa yang patut kita tengok, jalur lebar berkelajuan tinggi ini ialah yang dinamakan triple play. Okey, triple play. Maksud dia sekarang ni, kalau kita nak telefon, kita kena apply telefon line. Kita nak tengok TV, kena apply satellite TV. Lepas tu nak internet, kena apply internet. Beza tiga. Tapi peluang sekarang ni untuk high speed broadband ialah buat semua dalam satu. Ya, itu yang sepatutnya. Jadi tak payah nak gali jalan tu 3 kali. Okey, dan dia akan merendahkan kadar dia. Okey, itu dulu triple play. Sekarang dah quadruple play. Ya, biasanya di sini lah 3 tadi campur satu lagi. Di mana satu tadi ialah mobile phone services. Sekarang ni kalau nak ada mobile phone services kawasan tu kena ada tower. Cost dia. Tapi kalau lah sekarang ni telefon kita dah ada wifi, kat rumah kita pun dah ada wifi atau WiMAX ni, kenapa pula panggilan tu tak boleh dibuat melalui high speed broadband tu? Dah quadruple play. Bila kita buat macam tu, baru kita nampak impact dia. Tapi kalau setakat nak tengok YouTube, nak jual tikar dekat high speed broadband, dia membazir. Sepatutnya dengan 50 megabit tu, kita masukkan 4 dalam 1. Jadi orang ni tak perlu menggunakan internet untuk menggunakan high speed broadband. Dia tengok TV pun lalu high speed broadband, tapi tidak perlu melalui komputer. High speed broadband ni sepatutnya menggunakan TV biasa. Ya, pertama. Yang kedua ialah dia telefon, tak payah nak apply telefon yang line telefon. Sekarang ni telah pun ada yang konsep yang dinamakan E6. Okey, electronic number mapping, di mana boleh mendial menggunakan telefon. Okey, menggunakan alamat email. Ya, tapi sekarang kita tak boleh buat begitu. Jadi maksudnya high speed broadband nanti akan jadi infrastruktur sahaja. Jadi dia kena ada dia punya penggunaan yang tidak berkaitan dengan internet sekalipun. Jadi line di situ tu akan digunakan untuk pelbagai guna, bukan saja untuk mengakses internet sahaja. Jadi kalau kita boleh buat satu contoh untuk meningkatkan kualiti hidup kita, apakah itu? Okey, kalau dekat tempat lain, kalau di Amerika contohnya dia gunakan high speed internet broadband, macam library contohnya, perpustakaan, maka perpustakaan itu okey, kalau dulu you meminjam buku dan sebagainya boleh buat dalam jalur lebar biasa, tapi sekarang macam mana buku itu boleh dijadikan voice membaca dan juga ada seorang tukang baca dan sebagainya. Jadi dia pelajaran tu akan dalam bentuk berlainan dan cukup tinggi. Betul. Ya. Tapi sekarang balik pada asal. Boleh tak itu dibuat dengan menggunakan broadband biasa? Jawapannya boleh. Jadi kita masih tidak memaksimalkan yang high speed broadband ini. Kalau kita gunakan contoh itu dengan high speed broadband, kalau tadi kita nak letak video, letak di YouTube. Tapi kalau high speed broadband, tak payah letak di YouTube, letak di komputer rumah kita saja. Jadi tiap-tiap komputer di rumah yang ada access di YouTube adalah server dia sendiri. Tidak perlu kita nak upload lagi. Jadi kalau ada begitu, tapi sekarang sama ada pengguna tu diberikan fixed IP ataupun tidak. Kalau tak diberikan fixed IP, tak boleh nak diletakkan server di situ. Jadi kalau diberikan high speed broadband, bagi sekali fixed IP di dalamnya. Jadi apabila video tikam korang tadi letak dalam komputer saja, tak payah nak di-upload. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, dia cakap high speed apa-apa pun, dia ada dua. Satu download, satu upload. Kita kena bagi dua-dua laju. Jangan bagi download saja laju, upload perlahan. Jadi kita kena pastikan kemudahan sampingan ini. Tak semestinya ia laju, kita nak tengok video dengan lebih cepat. Tentang. Kedua ialah, bila kita tengok benda yang laju ni, sebenarnya servernya di mana? Servernya di Amerika. Maksudnya, kos untuk kita muat turunkan perlu dibayari oleh ISP. Lagi banyak kita tengok, lagi banyak keluaran wang akan keluar. Kenapa tidak kita wujudkan satu macam YouTube di sini, di Malaysia? Jadi duit itu tidak keluar. Jadi kalau petani tadi itu ataupun nak letak, dia tak perlu letak di YouTube. Sebab macam kita kata YouTube cuma, sebenarnya tidak. ISP perlu membayar sebenarnya. Jadi kita tak nak keluar wang tersebut. Kita nak letak dia punya hosting itu di sini. Contohnya macam YouTube video version ataupun podcast audio version, semuanya letak di dalam HSDB itu sendiri. Tidak perlu keluar. Kalau tidak, kita akan menang sorak kampung Tegadai. Kita laju semua ni, tetapi sebenarnya maklumat itu diletak di luar negara. Sepatutnya letak di dalam negara. Jadi kalau kita nak menang sorak dan menang kampung, tak tergadai kampung, apakah dari segi infrastruktur dan juga kandungan akhirnya, doktor?
Kalau kita lihat yang betul apa Azli kata, kos infrastruktur tu yang memang kos yang paling tinggi. Especially bila kita punya konten tu di luar negeri. Kalau kandungan tu di dalam negeri, di dalam Malaysia sendiri, kita akan kurangkan infrastruktur kos, internationalnya ISP punya kos. Sebab itulah kita mesti menjanakan kandungan tempatan. Kalau kita dapat menjanakan kandungan tempatan itu, jadi dia punya traffic tu di Malaysia saja, dan kita akan lihat dia punya kelebihan kelajuannya instantly. Sebab kalau kita akses ke international, memang kita rasa speed akan slow walaupun di Malaysia kelajuan tinggi. Jadi tapi saya lihat di mana ramai di antara kita masih lagi kurang berpengetahuan macam mana kita nak menjanakan ekonomi di internet. So kalau kita boleh memberi mereka peluang dan ruang ini, itu yang akan membezakan mereka. Sebab kita kena bagi peluang ini di penduduk bawah bandar. Mereka banyak perniagaan yang tak dapat ditawarkan kepada kat orang-orang luar. Jadi kalau dapat akses kepada internet, di sinilah mereka dapat cara untuk menjual. Jadi Dr. Mazlan mengatakan cabaran untuk menghasilkan kandungan tempatan. Presiden Presiden pada saya, kita tidak patut memberikan tugasan untuk menghasilkan kandungan ni kepada penghasil itu sendiri. Macam kalau tukar yang hasilkan tikar mengkuang ni kan, dia expert dekat tikar mengkuang, tapi nak suruh dia ambil video, edit dengan edit, dia mungkin tak boleh. Jadi sekarang ni ialah tak semestinya seorang yang expert untuk menghasilkan konten tu dia sendiri expert dan tikar mengkuang. Tidak. Maksudnya kita kena ada perantaraan. Jadi perantaraan ni akan tukarkan tikar mengkuang tadi tu dalam bentuk video, dan diletakkan di lokal. Maksudnya diletakkan di Malaysia, bukan diletakkan di luar negara. Sebab kalau letak di luar negara, kosnya akan ada di situ untuk mencapai. Pertama. Yang kedua ialah high speed macam mana pun, kalau sambungan dia tu tidak laju ataupun terputus kabel tu, jadi tikar mengkuang tak boleh lihat di Malaysia walaupun dihasilkan di Malaysia. Okey, saya dah tak cukup masa, tapi boleh datang lagi Dok dengan InsyaAllah. sebelum kita habiskan program, ada sikit lagi masa. Siapa ni kita ambil yang Dino punya ni, Dino punya email maklum balas di Facebook itu. Dia kata mohon kisahnya utarakan berkenaan servis dan pembayaran. Ini kerana setiap pengguna mesti tanda tangan kod sama 2 tahun. Alamak, ini marah mungkin kerana harga modem, tapi apabila servis tak seperti yang diharapkan, ramai pelanggan berhenti menggunakan atau disekat oleh telco. Nantilah ini kita bab lain lah kita Facebook. Kita jawab di Facebook. Terima kasih banyak kerana sudi menonton kami, dan kalau ada maklum balas boleh hantar pada email kami terdedikasi kepada anda, dan juga boleh hantar maklum balas pergi cari kami di Facebook lah dengan Suawani, dan kita boleh berbincang dan bergaduh di sana. Ada banyak perbahasan berlaku di situ. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi malam esok.